Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita sambung balik pengajian kitab Mughnil Muhtaj, syarah kepada kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa taala wa nafa'ana Allahu fi bi'ulumihi fid darain amin. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan qada puasa bagi perempuan mutahayyirah. Jadi kita kena ambil asal dulu. Jadi pada hari ni Anan cuba buat kesimpulan sikit. Lepas tu kita akan baca daripada kitab Mughnil Muhtaj. Jadi sekarang ni perempuan mutahayyirah adalah perempuan yang mu'tadah. Perempuan yang mu'tadah. Lepas tu yang ghairu al-mumayyizah. Perempuan yang dia ada adat dia dah sebelum daripada ni. Namun kali ni darah dia keluar lebih daripada 15 hari dan dia tidak dapat membezakan sifat darah. Maksudnya darah datang di atas satu sifat sebagai contoh. Maka apabila darah datang di atas satu sifat, tidak ada yang membezakan pada sifat darah tersebut, maka dia kena kembali kepada adat dia, kadar dan waktu. Dia kena kembali kepada benda, kepada adat dia, kadar dan waktu benda. Dia kena kembali kepada adat dia, kadar dan waktu. Tiba-tiba dia lupa kadar adat dia. Dia lupa waktu adat dia. Bila kau berlaku adat dia, awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan ke, berapa kau qada adat dia, dia lupa. Jadi apabila dia lupa, maka tidak ada ukuran bagi dia. Apabila tidak ada ukuran, maka dinamakan dia sebagai mutahayyirah. Setiap waktu ihtimal haid dan ihtimal suci. Maka apabila setiap waktu ihtimal haid dan ihtimal suci, maka wajib dia kena mengambil langkah ihtiyat. Antara langkah ihtiyatnya adalah bab puasa. Okey, antara langkah ihtiyatnya adalah bab puasa. Jadi masalah puasa pada bulan Ramadan wajib dia kena puasa. Wajib dia kena puasa. Apabila dia puasa sebulan Ramadan, okey, apabila dia puasa sebulan Ramadan, maka ihtimal haid dia sebanyak 15 hari 15 malam. Sebab dia lupa ihtimal tak haid dia 15 hari 15 malam. Jadi apabila ihtimal haid dia 15 hari 15 malam, maka 15 hari 15 malam yang tempoh haid itu puasa dia tidak sah. Okey, boleh faham? Tempoh puasa dia tidak sah. Jadi apabila tidak sah, maka wajib dia kena qada balik. Dan kalau kita tengok 15 hari 15 malam dia boleh berlaku dalam tempoh 16 hari. Katakanlah permulaan haid dia adalah pada siang hari, maka cukup 15 hari 15 malam juga pada siang hari yang ke-16. Jadi bermakna 16 hari tak sah puasa dia. Yang dia yakini sah adalah sebanyak 14 hari. Okey, boleh faham? Jadi apabila 16 hari ihtimal tidak sah, maka wajib dia kena qada. Maka wajib dia kena qada. Baik. Jadi apabila wajib dia kena qada, maka caranya adalah dia puasa sebulan setelah daripada Ramadan.
Dia kalau lepas daripada Ramadan hilang dah istihadah dia, kembali kepada biasa, hak tu jelas. Cukup dia qada sebanyak 16 hari sahaja. Ni hak yang kita nak bincang adalah dia nak qada ni ketika masih lagi di dalam tahayyur. Maksud masih lagi darah sedang keluar. Okey, boleh faham? Dia masih lagi dinamakan dia sebagai mutahayyirah. Maka cara qadanya adalah, kata ulama, wajib dia kena qada sebanyak 30 hari. Secara berterusan. Hak yang dia qada secara 30 hari secara berterusan, hak yang diyakini sah juga sebanyak 14 hari. Manakala 16 hari lagi tu mungkin sah, mungkin tidak. Jadi tidak yakin sah. Puasa tu, berarti molek, puasa tu wajib atas dia, ataupun puasa saat ni tu wajib atas dia kerana ihtimal waktu tersebut adalah, berarti molek, puasa tu wajib atas dia kerana ihtimal waktu tersebut adalah waktu haid. Jadi apabila waktu haid, puasa dia tidak sah. Okey, boleh faham? Ketika mana puasa tu wajib atas dia, maka dia tidak gugur kewajipan tersebut, melainkan dengan yakin dia telah menunaikan kewajipan itu. Ni apa yang disebut oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab Ahkamul Mutahayyirah. Imam Ad-Darimi seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, yang wafat pada tahun 400 berapa hijrah, anda lupa dah. Jadi bermakna 1000 tahun lepas dah. Lebih kurang dalam 400 tahun setelah daripada kewafatan Rasulullah, Imam Ad-Darimi membuat suatu kitab yang besar berbincang berkenaan dengan perempuan mutahayyirah. Kitab tu, kitab Imam Ad-Darimi Ahkamul Mutahayyirah, karangan Imam Ad-Darimi, dicetak. Cuma pentahqiq dia tidak bermanhaj ataupun dia tidak bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Sebab itulah dalam ketika dia tahqiq kitab Ahkamul Mutahayyirah, dia mari pandangan-pandangan ulama-ulama mazhab yang lain. Okey, hak tu tidak sesuai dah, tidak selagilah dengan manhaj Imam Ad-Darimi. Cuma nak ceritanya, Imam Ad-Darimi dalam kitab Ahkamul Mutahayyirah dia sebut lagu mana? Dia kata فالعبادة تجب عليها باحتمال وجوبها ولا تسقط إلا بيقين أدائها. Ini kaedah yang diguna oleh ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i. Dia kata ibadat wajib atas perempuan tersebut dengan ihtimal wajibnya. Ihtimal wajib ketika darah datang, ihtimal suci, ihtimal haid. Okey, boleh faham? Jadi apabila wajib atasnya kerana ihtimal wajibnya, wala tasqutu, dan tidak gugur ibadat tersebut illa biyaqini adaiha, melainkan dengan yakin dia menunaikannya. Okey. Jadi sekarang ni berbaki 16 hari lagi. 16 hari lagi wajib dia kena qada. Dia tidak gugur 16 hari ni melainkan dengan yakin dia menunaikan 16 hari. Okey, bagaimanakah dia yakin menunaikan 16 hari? Adalah dia puasa sebanyak 30 hari, maka yakin dia tunai 14 hari. Manakala 16 hari lagi, ihtimal sah, ihtimal tidak. Kerana waktu tersebut mungkin haid, mungkin tidak. Jadi kalau Ramadan 30 hari, hak yang dia mula-mula dia puasa Ramadan boleh 14 hari, hak yang sebulan pula lepas daripada tu 14 hari, jadi 28 hari, jadi tinggal lagi 2 hari. Okey, bagaimanakah cara dia nak qada 2 hari? Imam Nawawi mudah je, dia kata cara nak qada 2 hari adalah dia qada sebanyak ataupun dalam tempoh 18 hari. Betul tak gitu? 3 hari awal dan 3 hari akhir. Kok mana-mana pun pasti akan dapat 2 hari. Kok mana-mana pun pasti akan dapat 2 hari. Okey. Cuma sebenarnya cara qada hak 2 hari ke ataupun hak yang berbaki sehari, kalau Ramadan 29 hari, sebagai contoh Ramadan 29 hari, jadi kalau dia puasa boleh 29 hari boleh jadi 13 hari kan. Sebab 16 hari tu mungkin tempoh haid. Jadi boleh 13 hari.
Jadi apabila boleh 13 hari, tinggal lagi sebanyak 16 hari di puasa bulan-bulan yang berikutnya, boleh 14 hari. Okey. Jadi 14 campur dengan 13 baru 27. Baki lagi 2 hari. Sama juga wajib dia kena qada 2 hari. Cara qada 2 hari tu ada banyak cara sebenarnya. Cara nak qada, nak dapat yakin sah 2 hari tu banyak cara sebenarnya. Dan kitab yang terbaik dan yang menyebut secara terperinci cara qada adalah kitab Ahkamul Mutahayyirah karangan Imam Ad-Darimi. Kitab Ahkamul Mutahayyirah karangan Imam Ad-Darimi disebut secara terperinci bagaimanakah cara qada, dan dia mengkritik cara qada yang disebutkan oleh sebahagian daripada ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i yang terdahulu daripada dia. Jadi ni cara ni tak kena, ni ada setengah kata cara ni tak kena, kalau cara ni tidak yakin sah qada. Okey, boleh faham? Boleh tengok dalam kitab Ahkamul Mutahayyirah karangan Imam Ad-Darimi, panjang lebar. Dia buat bab khusus. Sebagai contoh, ana ada sipang kitab kitab Ahkamul Mutahayyirah fil Haid karangan Imam Ad-Darimi, ana ada sipang. Sebagai contoh dia ada buat babu siyami thalathati ayyam. Babu siyami yaumain, babu siyami yaumin wahid. Dia ada buat bab begitu. Bagaimana dia nak qada sehari, bagaimana nak qada 2 hari, bagaimana dia nak qada 3 hari. Imam Ad-Darimi dia buat secara terperinci. Baik, cuma hak yang disebut oleh Khatib Asy-Syirbini ni rahimahullah subhanahu wa taala memang payahlah sikit. Memang payah. Hak yang pertama mudah lagi, hak yang kedua ni payah sikit. Jadi oleh kerana payah sangat, jadi kita tak payah baca lah. Kita terus lakah. Oleh kerana payah sikit. Sebab ni kau baca cuma nak buat kesimpulan je. Okey. Kita sebut apa yang disebut oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam ataupun kita sebut hak yang disebut oleh matan dulu, lepas tu nanti kita sebut oleh Imam Ad-Darimi. Alhamdulillah baru boleh cerak molek tentang isu qada puasa mutahayyirah ni, semakin fokus kepada bagaimana nak qada hari berakhir yang wajib ke atas ni. Okey. Kalau cerak alhamdulillah lah. Sebenarnya tak payah sangat kan. Bagai Dr. Syamsiah kata payah. Tapi alhamdulillah baru boleh cerak molek tentang isu qada. Sebab dia tengok balik tu alhamdulillah sebenarnya mudah je. Cuma oleh kerana dia melibatkan pengiraan jadi peningnya sikit. Okey. Ana buat ringkas. Kita cuba buat suatu ringkasan sikit bab berkenaan dengan qada. Sekarang ni kalau kita tengok muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepanjang-panjang tempoh haid yang boleh berlaku adalah dalam tempoh 16 hari. Itu sepanjang-panjang tempoh haid yang boleh berlaku adalah dalam tempoh 16 hari. Sebanyak-banyak haid 15 hari tapi dia boleh berlaku dalam tempoh 16 hari. Okey, boleh faham? Jadi bagi orang yang nak qada 2 hari, berarti boleh. Orang yang nak qada 2 hari, kalau dia ada qada 2 hari, maka dia kena buat dalam tempoh sebanyak 18 hari. Sebab 16 hari itu tempoh setinggi-tinggi yang boleh berlaku haid. Lepas tu dia buat tambah 2 hari. Okey, boleh faham? Jadi 18 hari. Dia adakah memada dia qada 2 hari saja? Tidak memada. Sebab benda? Sebab kalau dia qada 2 hari saja, maksudnya dalam 18 hari dia qada 2 hari saja, maka tidak ada waktu ataupun hari yang diyakini sah puasa dia. Dia nak qada mana? Okey, katakanlah dia qada 18 hari saat ni, hari yang pertama sehari dia qada, hari yang ke-18 sehari. Okey, boleh faham? Jadi bermakna hari yang kedua sehingga hari yang ke-17 16 hari tengah. Tak gitu. Ada tak kemungkinan tempoh tersebut tempoh suci? Ada kemungkinan. Okey, boleh faham? Sebanyak-banyak suci adalah 15 hari. Tak gitu. Jadi bermakna hari kedua hingga kepada hari yang ke-16 mungkin tak suci. Jadi apabila mungkin suci situ, jadi hak yang sebelumnya adalah haid, hak yang selepasnya adalah haid. Jadi bermakna tidak yakin sah. Faham tak Fendi? Kalau nak qada dalam okey, ikut edang 2 hari di mana-mana sahaja. Tak apa saya qada 2 hari. Tak kira lah di mana. Yang pertama kita kata qada hari pertama dengan hari yang ke-18.
Sebab kan dia kata sebanyak-banyak hari hak yang boleh berlaku sebanyak-banyak haid adalah 16 hari. Jadi dia ambil 18 hari, hari pertama sehari, hari kedua sehari. Okey, boleh faham. Jadi hak yang tengah saat ni tu adalah sebanyak-banyak haid kan. Jadi sah 2 hari. Tak. Sebab apa dia? Kemungkinan hak yang tengah saat ni tu adalah tempoh suci. Manakala hari yang pertama dengan hari yang ke-18 adalah tempoh haid. Tak gitu. Jadi tak yakin juga sah. Jadi cara dia adalah 16 hari campur 2 hari jadi 18 hari. Lepas tu cara dia nak qada, hak dia nak dapat yakin 2 hari adalah dia boleh qada sebanyak 6 hari sebagaimana hak yang disebut oleh Imam Nawawi dan boleh qada 5 hari. Okey, boleh faham? Boleh qada berapa hari? 6 hari dan boleh qada 5 hari. Okey, boleh faham? Maksudnya boleh puasa 5 hari dan boleh puasa 6 hari. Okey, kita sebut puasa 5 hari dulu. Kita sebut puasa 5 hari dulu Okey, bagaimana dia puasa 5 hari? Berarti molek. Dia puasa hari pertama, lepas tu hari ketiga. Hari pertama, hari ketiga. Jadi bermakna hari kedua dia tak puasa kan? Lepas tu dia puasa pula hari 16, hari 18. Jadi 17 tak puasa. Faham? Dia buat macam ni? Puasa sehari, tak puasa sehari, puasa sehari. Hak depan 3 hari, puasa sehari, tak puasa sehari, puasa pula. Jadi hari pertama puasa, hari kedua tak, hari ketiga puasa. Jelas. Lepas tu hak belakang dia buat gitu juga. Hari 16 puasa, 17 tak, 18 puasa. Okey, boleh faham? Perhati tak lagi? Nampak tak lagi? Jadi berapa hari? 3 hari. Faham? Sehari puasa. Sehari puasa. 2 hari tak puasa. 3 hari puasa. 16 tak puasa. 17 tak puasa. 18 puasa. Jadi 4 hari Okey, 4 hari kan? Jadi 4 hari ni kalau kita gabung sekali dengan hari yang tidak puasa tengah jadi 6 hari. Jadi tengah lagi tinggal berapa hari? Sini 18 kan? Tolak 6 jadi 12. Okey, 12 hari kan? Baik. 12 hari. Ni hak yang disebut oleh Imam Ad-Darimi. Okey, dalam kitab dia, kitab Ahkam Al-Mutahayyirah fil Haid. Dia buat mari memang cukup banyak lah dia buat mari. Cuma Imam Darimi nanti dulu kita cerita hak yang disebut oleh Imam Darimi dulu. Imam Darimi kata kalau ada dua hari ni hak yang disebut oleh Imam Darimi Kalau ada 2 hari puasa, dia boleh puasa secara suku-suku sehari-hari dan boleh dia puasa 2 hari sekaligus. Kalau nak puasa sehari-hari ada kaedah dia. Kalau nak puasa 2 hari sekaligus juga ada kaedah dia. Kalau dia nak puasa 2 hari sekaligus, maka hak yang paling kurang hak yang dia boleh puasa adalah tempoh 5 hari untuk yakin sah 2 hari. Yang mana hak yang 5 hari, kalau dia nak buat 5 hari, dia nak dibuat dalam 18, dia kena buat dalam 19 hari. Anda silap saat ni. Kalau hak yang 18, dia kena puasa sebanyak 6 hari. Baik. Kalau dia nak buat kalau dia nak buat 5 hari, dia kena puasa sebanyak 19 hari. Tu hak yang disebut oleh Imam Ad-Darimi. 19 hari kan ni? Ni hak yang disebut Imam Ad-Darimi. Dia kata dia puasa antasumal awal wa thalith. Dia puasa hari yang pertama dan hari yang ketiga. Lepas tu dia puasa wasabi' asyar wa tasi' asyar. Hari yang ke-17 dengan 19. Ana silap saat ni. Lepas tu dia kena puasa 6 hari. Kalau dia 18 hari, dia kena puasa 6 hari. Kalau nak buat 5 hari, dia kena puasa dalam tempoh 19 hari. Dia puasa hari pertama, lepas hari ketiga, hari ke-17 dengan hari yang ke-19. Manakala hari yang ke-4 dengan hari yang ke-16, dia tidak puasa. Okey, boleh faham ni tak? Jadi, perhati molek hari pertama dia puasa, hari kedua tak. Okey. Hari ketiga dia puasa. Lepas tu, hari ke-17 dia puasa, 18 tak, 19 puasa. Okey, boleh faham Lepas tu hari ke-4 dia tak puasa. Hari yang ke-16 dia tidak puasa. Okey. Hari ke-5 hingga kepada hari ke-15 dia boleh pilih mana-mana dia nak puasa. Yang penting sehari je. Okey. Kalau misalnya tulis di rasanya kalau tulis di kertas memang jelas nampak. Dia kena buat dalam tempoh berapa hari? 15 hari.
dalam tempoh 15 hari, dalam tempoh 19 hari. Kalau dia nak puasa 5 hari. Kalau dia nak puasa 6 hari, dia kena buat dalam tempoh 18 boleh, 19 boleh, 20 boleh, 21 boleh, 22 pun boleh, 23 pun boleh, sampai 29. Cuma kaedah dia berbeza. Okey, boleh faham. Kaedah dia berbeza. Tapi lebih daripada 29 tak boleh. 30 tak boleh. Sebab 30 kemungkinan berlaku haid dan kemungkinan berlaku suci 2 kali. Maksudnya mungkin berlaku haid, mungkin berlaku suci. Okey, boleh faham kan? Sebanyak-banyak haid 15 hari kan? Sebanyak-banyak suci, sekurang-kurang suci juga 15 hari. Baik. Okey, tu secara ringkas lah. Cuma nak bodoh kalau misalnya nak lebih jelas lagi, buka dalam kitab Ahkamul Mutahayyirah karangan Imam Ad-Darimi. Nanti anak tahu kepada Ustaz Abdul Hakim Osman. Ustaz Abdul Hakim Osman puh dalam grup, insya-Allah. Boleh tengoklah lagu mana cara yang disebut oleh Imam Ad-Darimi. Baik. Okey, nampak tu Cuma pengiraan tu payah sikit kan? Pengiraan payah sikit kan? Dia boleh buat okey. Tadi kita kata nak buat kesimpulan apa yang disebut oleh Imam Ad-Darimi. Jadi kalau dia nak puasa 2 hari, biarlah kita ambil masa sikit Kalau dia nak puasa 2 hari, dia boleh puasa sebanyak 5 hari dalam tempoh 19 hari. Okey, cara dia puasa hari yang pertama, hari ketiga. Okey, boleh faham? Lepas tu hari ke-17, 19. Hari ke-4 tak payah puasa, hari ke-16 tak payah puasa. Lepas tu hari ke-5 hingga hari ke-15 dia boleh puasa mana-mana pun. Okey, boleh faham? Hak sehari lagi. Sebab kalau haid dia datang pada hari yang pertama. Datang pada hari yang pertama. Faham? Maka dia akan berhenti pada hari yang ke-16. Jadi bermakna 17 dengan 19 sah. Tidak gitu? 17 dengan 19 sah. Kalau haid dia datang pada hari yang kedua, maka jadi bermakna hari yang pertama sah. Dia akan berhenti pada hari yang ke-17. Hari yang ke-19 sah. Kalau haid datang pada hari yang ketiga, hari yang pertama sah. Lepas tu, hari yang ke-19 juga sah. Tak gitu? Dah tiga, ya 16 hari kan? 16 hari, jadi bermakna, hari berapa sah tadi? 19 sah. Sebab tu dia kena buat 19 kan? Jadi, kalau haid dia mari hari yang ketiga, 3. Berapa? 16. 18 berarti kan? Jadi hari ke-18 sah. Kalau haid mari hari yang keempat, jadi bermakna 1 dengan 3 sah. Tak gitu. Lepas daripada tu tak sah belaka. Okey, kalau haid mari pada hari yang ke-16. Hari yang ke-16. Tadi kan dia puasa 17 kan? 17 dengan 19 kan? Kalau haid mari hari yang ke-16, maka dia akan berhenti pada hari yang pertama. Tak gitu? Dia berhenti pada hari yang pertama. Tak? Dah kan 16 kan? Kalau dia mari hari yang ke-16, haid mari hari ke-16, maka dia akan berhenti pada hari yang pertama. Sebab 16 nak sampai 30, 15 hari. Hari pertama jadi sehari 16 hari. Jadi bermakna sah hari yang ketiga. Lepas tu sah juga hari yang mana-mana hak yang dia puasa celah tu sehari lagi. Okay, dia faham? Nampak tak kan? Jadi kalau haid mari pada hari yang ke-17. Hari yang ke-17 jadi bermakna dia akan berhenti pada hari yang kedua. Hari yang ketiga sah dan mana-mana hari yang dia puasa selepas daripada hari yang keempat tu sehingga hari yang ke-15 tu kan. Hari ke-5 sampai ke-15 sah mana-mana. Kalau haid mari pada hari yang berikutnya kat mana-mana pun mesti ada 2 hari sah. Okey, boleh faham? Mesti kena ada 2 hari sah. Dah berapa dak puasa gini? Okey, kita buat contoh. Berapa dak puasa gini? Dah 19 hari. 19 hari. Kita puasa hari pertama dengan hari ke-3. Lepas tu hari 17 dengan 19. Hari pertama dengan 3, 17, 19. Hak tengah tu dah puasa. Jadi 4 hari kita puasa. Maka kata ulama, masih lagi ada
Benda sehari hak yang tidak yakin sah. Okay, boleh faham? Sebab hari yang ke benda hari yang kalau haid mari pada berarti molek haid kalau mari pada hari yang ke-17. Betul tak gitu? Haid mari hari yang ke-17. Hak 17 dak sah dah, 18 dak. Tak puasa 19 dak sah dah. Maka dia akan berhenti pada hari yang ke-2. Jadi hari pertama tak sah. Hari ketiga sehari je sah. Jadi bermakna sehari lagi nak. Sebab itulah dia kena puasa juga di antara yang ke-5 dengan hari yang ke-15. Mana-mana hari di situ. Okey, boleh faham kan? Baik. Manakala tu hak yang 5 hari. Hak yang 5 hari hak yang disebut juga oleh Khatib Asy-Syirbini. Hak nak faham 5 hari. Manakala 2 hari tu jelaslah 2 hari. 2 hari dia puasa boleh dipuasa selama dalam tempoh 18 hari dan boleh puasa dalam tempoh 19 hari 20. Nak tahu lagu mana puasa dalam tempoh 20 hari, bagaimana kaedah dia, boleh tengok dalam kitab Ahkamul Mutahayyirah fil Haid karangan Imam Ad-Darimi. Okey. Okey, baik. Kalau jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau jelas. Katanya wa yumkinu qada'u yawmin bi sawmi yawmin thumma ath-thalitha was-sabi' 'ashar. Kita baca matang kita baca matang. Dan mungkin dia qada sehari dengan puasa sehari, kemudian hari yang ketiga, hari yang ke-17. Okey, boleh faham? Kalau dia sehari je hak yang dia kena qada, sehari je. Contoh sehari je hak yang wajib dia kena qada. Ataupun sehari dia hak yang wajib dia puasa. Contoh, bukan mesti qada. Kalau dia bernazar untuk puasa. Dia bernazar untuk berpuasa. Tapi dia tidak ta'yin mana-mana hari. Dia bernazar untuk berpuasa. Sehari dia nak puasa sehari. Wajib atas aku puasa sehari. Sekiranya aku dapat sekian. Maka wajib dia puasa sehari. Cuma, apabila benda tu wajib atas dia, maka dia tidak gugur kewajipan tersebut, melainkan dengan yakin dia menunaikan perkara itu. Dan yakin benda tu sah. Maka tidak yakin sah ketika perempuan tu mutahayyirah, melainkan dia kena puasa 3 hari. Okey, boleh faham? Dia kena puasa 3 hari. Yang mana puasa 3 hari itu boleh dilakukan dalam tempoh 17 hari. Sebab 16 hari, kita cerita dah kan? 16 hari adalah sebanyak-banyak berlaku haid. Dalam tempoh tersebut. Tu. Lepas tu tambah sehari lagi jadi 17. Cuma kaedah nak puasa dalam tempoh 17 hari itu, sekurang-kurang dia puasa sebanyak 3 hari. Okey, boleh faham? Lagu mana nak puasa 3 hari? Okey, dia puasa hari yang pertama. Okey, dia puasa hari yang pertama. Lepas tu puasa hari yang ke-17. Nampak? Hak di sini Imam Nawawi kata hari kedua tak payah puasa, hari ketiga pula puasa. Okey. Imam Nawawi sebut. Tapi dalam kitab Ahkamul Mutahayyirah karangan Imam Ad-Darimi kamu lagu mana? Dia puasa 2 taraf. 2 taraf ni hari pertama dengan hari yang ke-17. Faham? Hari pertama, hari ke-17. Memada di situ tidak memada, kena puasa sehari lagi. Sebab apa? Sebab kalau dia puasa hari pertama dengan hari ke-17, jadi tengah saat ni tu ada 15 hari. Betul? 15 hari ada tak kemungkinan 15 hari tu suci? Jadi apabila 15 hari tu suci, jadi bermakna hari pertama dengan hari yang ke-17 adalah haid. Maka tak yakin sah. Maka cara untuk yakin sah sehari itu adalah puasa hari pertama dengan hari yang ke-17. Lepas tu tidak puasa hari yang kedua dan tidak puasa hari yang ke-16. Faham? Tidak puasa sehari selepas dan sehari sebelum hari yang ke-17. Sehari selepas hari yang pertama, sehari sebelum hari yang ke-17. Lepas tu sehari lagi dia puasalah hari yang ke-4 hingga kepada hari yang ke-15. Mana-mana hari ikut nak puasa mana pun. Cuma Imam Nawawi sebut hak yang mudah je. Dia katakan puasa pada hari yang ketiga. Adakah syarat puasa yang ketiga? Tak. Yang penting hari pertama dia puasa, hari ke-17 puasa, hari kedua dia tak puasa. Lepas tu hari ke-16 tak puasa. Manakala hari ketiga hingga kepada hari ke-15, mana-mana dia nak puasa tak ada masalah, boleh belaka. Okey, boleh faham? Jadi bermakna di sini ada 13 pembahagian. Imam Ad-Darimi buat gitu. Di sini ada 13 pembahagian. Faham tak 13 pembahagian? Dia puasa hari pertama, puasa hari ke-17, dia puasa hari ketiga. 1. Puasa hari pertama, puasa hari ke-17, puasa hari ke-4. Puasa hari pertama, puasa hari ke-17, puasa hari ke-5. Jadi tubik 13 di sini. 13 cara boleh berlaku. Okey, boleh faham? Ni hak yang disebut oleh siapa? Imam Ad-Darimi. Jelas tak? Nampak dah kan? Dan boleh juga
Dia buat dalam tempoh 19 hari. Cuma kalau you nak buat dalam tempoh 19 hari, hari pertama dia puasa, hari ke saat ni bukan 19, 18 dulu kan. Saat ni 17, 18. Hari pertama dia puasa, hari ke-18 dia puasa. Lepas tu 2 hari lepas daripada hari pertama dia tak puasa, 2 hari lepas daripada hari yang sebelum daripada hari yang ke-18 dia tak puasa. Okey, 2 hari tak puasa, 2 hari puasa, dia puasa dah sehari, jadi 6 hari kan. Jadi baki lagi apa? 12 hari. Betul tak gitu? Faham tak Fendi? Baki lagi 12 hari. 12 hari itu maksudnya hari yang kelima hingga hari yang ke berapa? Hari yang kelima sekali lagi ya. Hari pertama puasa. Hari ke-18 dia puasa. Hari kedua dengan ketiga tak puasa. Okey, boleh faham? Hari ke-17 dengan 16 dia tak puasa. Maksudnya lepas daripada puasa sehari, 2 hari tak puasa. 18 sebelum daripada 18 2 hari tak puasa. Jadi 17 dengan 16 tak puasa. Jadi 15 boleh dia puasa. Hari yang ke-5, hari yang ke-4 lah, hari ke-4 kan. Sehari puasa, 2 hari, 3 hari tak puasa. Hari ke-4 hingga hari ke-15 dia boleh puasa. Jadi hari yang ke-4 hingga 15 berapa hari? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 12 hari. Ni 12 bahagian. Hak tadi berapa? 13. Hak ni 12. Okey, boleh faham? Kalau dia nak puasa dalam tempoh 19 hari, maka hari pertama dia puasa, hari ke-19 dia puasa. 3 hari selepas daripada hari pertama dia puasa. 3 hari sebelum daripada hari ke-19 dia puasa. Okey, boleh faham? Jadi bermakna daripada hari yang ke-5 hingga hari yang ke-15 dia boleh puasa. Jadi situ ada 11 hari. Bukan 11 hari. Ya 11 hari lah. Jadi mana 11 bahagian. Faham? Imam Ad-Darimi buat selesa. Kalau dia nak buat, dia boleh sampai ke 29. Dia boleh buat tempoh dalam tempoh 29. Start daripada 17 hingga 29. Nak lebih jelas buka kitab Imam Ad-Darimi Ahkamul Mutahayyirah fil Haid. Baik. Zubair Amir. Assalamualaikum Ustaz. Betul tak Ustaz kefahaman saya bahawa hukum-hukum ini untuk mereka yang berterusan keluar darah? Nanti anda tengok semula. Zul Fadli boleh tolong buka dalam kitab Ahkamul Mutahayyirah, nanti anda tahu. Lepas tu Zul boleh buat kesimpulan. Zul boleh buat perteminda ke, buat lah macam mana. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab Ahkamul Mutahayyirah. Okey, habis itu. Cuma Imam Nawawi sebut je. Kalau nak puasa sehari, maka dia puasa dalam tempoh benda 17 hari. Sebab benda dia ambil 17 kerana 16 hari itu hak tu mungkin berlaku sebanyak-banyak haid. Okay, boleh faham? Lepas tu dah nak puasa sehari, tambah lagi sehari jadi 17. Hak yang dalam 17 tu dia kena puasa 3 hari. Hari yang pertama sehari, hari kedua sehari, hari yang ke-17 hari, hari kedua dia tak puasa, hari ke-16 tak puasa. Manakala lepas daripada hari kedua dan sebelum daripada hari ke-16, mana-mana hari nak puasa tak ada masalah. Dia boleh pilih mana-mana. Okey, jelas kan? Dan dia boleh puasa start daripada hari yang ke dalam tempoh 17 hingga 29. Daripada 17 hingga 29. Cuma kaedah dia tengok dalam kitab Ahkamul Mutahayyirah karangan Imam Ad-Darimi. Baik. Kata wa in hafizat syai'an falil yaqini hukmuh. Okey, kita baca situ pula Kita baca situ Wa in hafizat syai'an falil yaqini hukmuh. Kita tengok kepada thumma syara'a fil halaini al-baqiyaini lil mutahayyirah. Jumpa tak? Jumpa tak Fendi? Cuba tengok hak atas tu. Wa yumkinu qada'u yawmin bi sawmi yawm thumma ath-thalitha was-sabi' 'ashar. Jumpa? Jumpa dah? Lepas tu wa in hafizat syai'an falil yaqini hukmuh. Jumpa? Jumpa dah? Okey, kalau jumpa kita tengok wa in hafizat syai'an, kita tengok bawah. Kita tengok dalam kitab Mughnil Muhtaj. Thumma syara'a fil halainil baqiyaini lil mutahayyirah. Kemudian syara'a. Syara'a huna min af'ali syuru'. Kita huraikan kat bahasa Arab pula
Orang kata kalau ustaz tak pandai cakap Arab, tak boleh nak panggil ustaz. Kalimat syara'a huna min af'al syuru' بمعنى بدأ. بمعنى بدأ وهو من أخوات كان ولكن يجب في خبره فعل مضارع. Boleh faham ini? Okey. ثم شرع, kemudian mulalah ayil musannif يتكلم في الحالين الباقيين. في الحالين, pada dua keadaan al-baqiyain yang berbaki, iaitu al-mutahayyirah ataupun al-mutahayyirah al-muqayyadah, ataupun kita kata benda al-mu'tadah ghairul mumayyizah, tetapi dia lupa kadar saja tidak waktu, ataupun lupa waktu saja tidak kadar. Okey, itu dua keadaan yang, dua hal yang berbaki lil mutahayyirah. Faqal, ataf di atas syara'a. Faqal wa in hafizat min 'adatiha syai'an, wa in hafizat ay hafizat al mutahayyirah min 'adatiha syai'an, wa nasyat syai'an. Maksudnya hafizat syai'an wa nasyat syai'an. Ia sebab 'adatuha syai'an. 'adatuha syai'an. الأول القدر، الثاني الوقت. مفهوم؟ baik. كأن ذكرت الوقت دون القدر أو بالعكس. كأن ذكرت أي ذكرت المتحيرة الوقت دون القدر. دون القدر بمعنى هي لم تحفظ القدر، بمعنى أنها نسيت القدر. أو بالعكس، عكس يعني ذكرت القدر ونسيت الوقت. baik. فلليقين من الحيض والطهر حكمه. Tapi sebenarnya dia kena benda biasa juga, benda guna bahasa Arab, mengajar bahasa Arab, kena biasa juga. Sebab di bahasa Arab ni kalau kita biasa barulah mahir. Barulah mahir. Kalau kita biasa, orang yang lacur-lacur cakap Arab pun, lacur cakap Arab pun sekalipun, kalau lama tinggal tak lacur juga. Dia mesti kena mumarasah, mesti kena cakap semua. Baik. وإن حفظت شيئا فلليقين من الحيض والطهر حكمه. Maka bagi hak yang yakin. Hak yang yakin ni minal haidhi wat tuhur, daripada haid dan suci. Maksudnya di sana ada yakin haid dan di sana ada yakin suci. Bagi hak yang yakin, sama ada yakin haid ataupun yakin suci, hukmuhu hukmul yakin, hukum yakin. Kalau yakin haid dia mengambil hukum haid. Kalau yakin suci dia mengambil hukum suci. Itu maksud falil yaqini minal haidhi wat tuhri hukmu. Baik. Jelas. وقضية كلامه أن هذه تسمى متحيرة. قال ابن شهبة والجمهور على خلافه. Dan qadiyah kalamnya, qadiyah ni apa yang difahami daripada kalam musannif, anna hadhihi tusamma mutahayyirah, bahawasanya ini juga dinamakan sebagai perempuan mutahayyirah. Ni pun termasuk dalam perempuan mutahayyirah. Sebab musannif dia tidak, sekarang ni musannif dia tidak sebut secara jelas. Tetapi daripada huraian musannif kita faham musannif saat ni itu meletakkan hak ni, tapi tidak secara jelas. Kita dapat faham atau makna qadiyatu kalamihi. Kita dapat faham bahawasanya hak ni juga termasuk dalam mutahayyirah. Qala Ibn Syuhbah wal jumhuru ala khilafih. Imam Ibn Syuhbah kata tak, majoriti ulama ala khilafihi, ala khilafi maqtadahu kalamul musannif, ataupun ala khilafi, ala khilaf maqtadahu kalamul musannif, apa hak yang difahami daripada kalam musannif. Jadi pendek kata, hak yang ke-6 dan yang ke-7
keadaan yang keenam, keadaan yang ketujuh bagi perempuan mustahadah ni, kata Imam Ibn Syuhbah, kata majoriti tak panggil dia mutahayyirah. Dia mutahayyirah hanya khusus kepada nasiyatul lil waqti wal qadri ma'an. Dia lupa kadar dan waktu sekaligus. Okey. Nampak kan? Manakala hak yang lupa salah satu, dia tidak dinamakan sebagai mutahayyirah. Baik. Lepas tu intaha ni habis dah kalam Imam Ibn Syuhbah. Tapi walau bagaimanapun, Imam Khatib Asy-Syirbini kata, wa qad alimtah mimma marra anna al-mutahayyirata laha thalathatu ahwal. Sesungguhnya mung tahu daripada perkara hak yang telah lepas, daripada penjelasan hak yang lepas, bahawasanya mutahayyirah ada baginya 3 keadaan. Hak lepas dah disebut bahawasanya mutahayyirah ada berapa keadaan? Ada 3 keadaan. Jadi bermakna apa hak yang dihurai hak lepas dah menyalahi kalam jumhur. Sebab jumhur kata mutahayyirah saja. Manakala 2 lagi itu bukan mutahayyirah. Maka Khatib Asy-Syirbini katakan, dak, tidak menyalahi perkataan jumhur. Betul dah. Betul dah hak jumhur kata dah. Dah jumhur kata semua kata 3, mana pula betul. Dia kata maksud jumhur saat itu adalah mutahayyirah mutlaqah. Manakala aku bagi mutahayyirah kepada 3, aku campur di antara mutlaqah dengan muqayyadah. Okey, boleh faham kan? Nah, tu dia katakan fa kalamul jumhur mahmulun 'ala al-mutahayyiratil mutlaqah. Kalam jumhur diletakkan di atas mutahayyirah mutlaqah. Fala yunafi ma dzukir. Maka tidak bertentangan, tidak menafikan apa hak yang telah disebut. Mana hak yang telah disebut? Mutahayyirah ada 3 keadaan. Tidak menafilah ia kalam jumhur ma dzukira, apa hak yang telah disebut, iaitu mutahayyirah ada 3 keadaan. Jumhur kata bukan mutahayyirah, maksudnya bukan mutahayyirah mutlaqah. Okey, boleh faham? Manakala aku kata mutahayyirah ada 3 saat itu, aku tak kata 3 tu mutlaqah. Cuma aku campur di antara mutlaqah dengan muqayyadah. Okey, boleh. Ini hanya sudut istilah sahaja. Wahiyah, dan iaitu hiya ni marji' dhamir dia kembali kepada mana? Ai harah tafsir. Nak tafsir marji' dhamir bagi hiya. Al-mutahayyiratul hafizatu li ahadil amrayn. Mutahayyirah hak yang dia ingat salah satu daripada 2 perkara. Al-hafizah yang ingat li ahadil amrayn, salah satu daripada 2 perkara. Okey, kita cakap nahwu sikit. Tadi kita cakap bahasa Arab, ni kita cakap nahwu sikit. Kita cakap nahwu dengan bahasa Arab pula. Al-hafizah ismu fa'il min hafizah yahfazu. Hafizah ismun fa'ilun qiyasiyun. Ismun fa'il qiyasi lithulathi ala wazni fa'il. Hafizah lil muannath, hafiz lil mudzakkar. Hafizah hafizah من الأفعال المتعدية لا من الأفعال اللازمة. الأفعال المتعدية هي الأفعال التي تحتاج إلى المفعول به. أما الأفعال اللازمة هي الأفعال التي لا تحتاج إلى المفعول به. مفهوم؟ اسم الفاعل المتعدي يحتاج إلى المفعول به، كما أن فعله يحتاج إلى المفعول به. فاللام الداخل على معمول لاسم الفاعل المتعدي هي اللام الزائدة. boleh faham tak? Okey. Li ahadil amrayn. Dia lam pada li ahadil amrayn, dia panggil lam yang masuk pada ma'mul bagi al-hafizah. Sebab al-hafizah adalah isim fa'il yang muta'addi. Ni kita masuk nahwu sikit. Supaya kita kita biar lengkap di antara bahasa Arab dengan ilmu tata bahasa Arab. Okey.
Dia tidak semesti orang pandai bercakap Arab, tidak semesti dia tu mengetahui kaedah-kaedah nahwu. Secara asas tahu, tapi secara terperinci tidak semesti. Tidak semesti. Baik. Jadi perkataan al-hafizah adalah isim fa'il yang muta'addi. Hafiztu syai'. Aku hafaz sesuatu, asy-syai' maf'ulun bih. Jadi apabila dia muta'addi, maka dia juga berhajat kepada maf'ulun bih. Tiba-tiba maf'ulun bih ni mana maf'ulun bih bagi al-hafizah ahadil amrain. Lam yang jatuh pada maf'ulun bih bagi isim fa'il adalah lam zaidah. Lam zaidah li taqwiyatil amil nama dia, untuk mengkuatkan amil. Ini bab nahwu sikit. Okey. Wahya ay al-mutahayyirah al-hafizah li ahadil amrain. Perempuan mutahayyirah al-hafizah yang ingat ia. Al-hafizah isim fa'il, fa'il dia dhamir mustatir, takdir hiya kembali kepada al-mutahayyirah. Perempuan mutahayyirah yang ingat ia, kembali kepada perempuan tersebut, ingat li ahadil amrain, akan salah satu daripada dua perkara. Okey, boleh faham? Ingat akan salah satu daripada dua perkara. Biasa kalau pondok dia terjemah begitulah. Tidak terjemah bagi. Kerana lam di sini adalah lam zaidah. Lam zaidah pada maf'ulun bih bagi isim fa'il. Untuk li taqwiyatil amil. Lam zaidah ataupun haraf jar zaid, dia tidak mempunyai makna, namun dia ada tempat bergantung. Dia tidak mempunyai makna. Hanya didatangkan dia adalah li taqwiyatil amil. Okey. Perempuan mutahayyirah yang ingat salah satu daripada dua perkara, itu yang dinamakan ataupun itulah yang dimaksudkan dengan hiya. Hiya ay al-mutahayyirah al-hafizah li ahadil amrain fi zamanil muhtamil lidh-dhuhri wal haidhi ka haidhin fil wad'i wa nahwihi mimma marra wa tahirin fil ibadati lima sabaqa fil mutahayyiratil mutlaqati min wujubil ihtiyat. Dan iaitu perempuan mutahayyirah yang ingat salah satu daripada dua perkara. Iaitu kembali kepada perempuan mutahayyirah yang ingat salah satu daripada dua perkara. Yang dimaksud dengan dua perkara di sini adalah al-qadr wal waqt. Ingat qadar saja tidak waktu, ingat waktu saja tidak qadar. Fi zamanil muhtamili lidh-dhuhri wal haid, pada masa yang boleh ihtimal bagi haid dan suci. Bagi suci dan haid. Ihtimal haid dan suci. Masa yang boleh ihtimal haid dan suci. Waktu ni boleh ihtimal haid dan boleh ihtimal suci. Tadi dia ada waktu yang diyakini haid, waktu yang diyakini suci, maka dia mengambil hukum apa yang diyakini. Kalau diyakini haid, ambil hukum haid. Diyakini suci, ambil hukum suci. Manakala waktu yang ihtimal haid dan ihtimal suci, maka ni adalah kahaidin fil wad'i. Cakap mudah, dia mesti kena mengambil langkah ihtiyat. Faham tak lagi? Dia mesti kena mengambil langkah ihtiyat. Pada waktu yang ihtimal haid, ihtimal suci, maka dia kena mengambil langkah ihtiyat. Sama dengan perempuan mutahayyirah mutlaqah. Sebab tu dia kata kahaidin fil wad'i, seperti perempuan haid pada wad'i, pada bersetubuh, wa nahwihi, dan seumpama bersetubuh, mimma marra, daripada apa yang telah lepas. Membaca Al-Quran selain daripada sembahyang. Lepas tu saja-saja nak berhenti dalam masjid, tidak boleh. Nak bawa Al-Quran, tak boleh. Setuh Al-Quran, tidak boleh. Batu wa tahirin fil ibadat, dan sama dengan perempuan yang suci pada bab ibadat. Wajib dia semayang, wajib dia kena puasa. Lepas tu dia boleh beriktikaf, boleh dia melakukan tawaf. Cakap mudah dia mesti kena mengambil langkah ihtiyat. Lima sabaqa, kerana dia kena buat itu, kerana apa yang telah lepas. Fil mutahayyiratil mutlaqah, pada perempuan mutahayyirah mutlaqah. Apakah ma sabaq? Bayang. Min wujubil ihtiyat, wajib ihtiyat. Sebab dia wajib kena mengambil langkah ihtiyat. Okey, jelas kan? Baik. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan, perempuan mutahayyirah muqayyadah. Bukan mutahayyirah mutlaqah, mutahayyirah muqayyadah. Dia ada waktu yang dia yakin suci, dan ada waktu yang dia yakin haid, dan ada waktu yang ihtimal suci dan ihtimal haid. Okey, tiga, terbagi pada tiga. Waktu yang dia yakin suci, maka mesti dia kena mengambil hukum suci.
Maksudnya setiap benda yang diharuskan kepada perempuan yang suci boleh dia buat. Setiap benda yang diwajibkan kepada perempuan yang suci wajib dia kena buat. Waktu yang diyakini haid, maka dia mengambil hukum haid. Faham? Waktu yang ihtimal haid, ihtimal suci, maka di sinilah baru dia mengambil langkah ihtiyat. Berbeza dengan perempuan mutahayyirah mutlaqah, wajib dia mengambil langkah ihtiyat setiap waktu. Wajib dia mengambil langkah ihtiyat setiap waktu. Manakala mutahayyirah muqayyadah, dia tidak mengambil langkah ihtiyat setiap waktu. Bilakah dia mengambil langkah ihtiyat? Ketika waktu ihtimal haid dan ihtimal suci. Manakala waktu yang diyakini haid, maka dihukumkan haid. Waktu diyakini suci, maka dihukumkan sebagai suci. Okey, jelas. Itu maksudnya. Wa in ihtamala inqita'an wajaba al-ghuslu li kulli fard. Dan jika ihtimallah ia zaman, ihtimal ia az-zaman. Waktu tu ihtimal inqita', darah berhenti. Apabila ihtimal berhenti darah, wajab al-ghuslu li kulli fard. Wajib mandi bagi setiap fardu. Ketika tidak ada ihtimal darah berhenti, tidak wajib mandi. Bukan wajib mandi setiap waktu. Bahkan wajib mandi ketika ada ihtimal darah berhenti. Baik. Bapa wajib dia kena mandi untuk setiap fardu? Lilihtiyati aydan. Kerana ihtiyat juga. Kerana mengambil langkah ihtiyat. Wa illam yahtamilhu wajab al-wudu'u faqat. Dan jika tidak ihtimallah ia zaman, kembali kepada al-inqita', wajab al-wudu'u faqat. Wajib dia kena berwuduk sahaja. Kalau zaman saat itu tidak ihtimal berhenti darah. Faham? Jika tidak ihtimal berhenti darah bermakna ihtimal dia dalam keadaan suci. Okey, boleh faham? Dan ihtimal waktu tersebut adalah waktu haid. Tidak, dia mungkin ihtimal haid, ihtimal suci, tidak ihtimal inqita'. Yang keduanya ihtimal haid, ihtimal suci. Lepas tu dalam masa yang sama ihtimal inqita'. Ketika tidak ihtimal inqita', maka wajib dia berwuduk sahaja. Ketika ihtimal berhenti darah, barulah wajib dia mandi. Nampak kan? Okey. Wa yusamma muhtamalul inqita'i tuhran mashkukan fihi. Walladhi la yahtamiluhu haidan mashkukan fihi. Dan dinamakan muhtamalul inqita', waktu yang ihtimal inqita'. Waktu yang ihtimal darah berhenti dinamakan tuhran mashkukan fihi. Tuhur yang diragui padanya. Suci tapi diragui. Walladhi la yahtamiluhu, dan dinamakan waktu yang tidak ihtimal akan inqita' dinamakan haid mashkukan fihi. Hak yang diragui padanya. Okey, kita di sana ada tuhur mashkuk fihi dan di sana ada tuhur mashkuk fihi. Faham tak Fendi? Okey, kita buat contoh. Sebagai contoh. Orang puang ni kita buat contoh. Biasa contoh ni banyak disebut dalam kitab mazhab Imam Syafi'i. Dia kata haid saya 10 dalam 10 hari yang pertama. Okey, dalam 10 hari yang pertama haid saya hak lepas dah. Tapi berapa hari saya tak ingat. Okey, 10 hari yang pertama tapi berapa hari saya tak ingat. Jadi bermakna dia ingat waktu tapi dia tidak ingat kadar. Tu. Jadi apabila dikata haid dia hak lepas dah 10 hari yang pertama daripada bulan tersebut, 10 hari yang pertama, kira bulan Islam lah 10 hari yang pertama. Tapi berapa hari saya tak ingat. Cuma hak yang saya ingat hari yang pertama memang saya suci. Hari pertama suci. Jadi hari yang kedua hingga hari yang ke-10 tu mungkin di situlah haid saya. Haid saya dalam tempoh 5 hari. Sebagai contoh haid dia dalam tempoh 5 hari. Okey, hak ni gini. Hak ni dia ingat kadar tapi dia tidak ingat waktu hak yang lebih tepat. Dia ingat kadar tapi dia tidak ingat waktu. Kita buat gini, kita buat contoh. Dia ingat kadar tapi tidak ingat waktu. Dia ingat 5 hari. Tapi waktu yang lebih tepat dia ingat. Cuma waktu ni mesti dia kena ingat secara umum. Tapi tidak bolehlah ingat 5 hari dalam tempoh 30 hari. Itu tak jadi. Itu sama dengan mutahayyirah mutlaqah. Dia kena ingat juga waktu. Tapi walaupun tidak ingat secara secara tepat. Kalau ingat secara tepat, tu kembali kepada adat dia lalulah. Okey, boleh faham. Waktu dia ingat gitu je. Tapi masih lagi ada batasan.
Tapi bukanlah dalam tempoh 30 hari. Okey, kita buat contoh. Dia kata 5 hari. Aku ingat dah 5 hari haid aku sebelum ni. Tapi waktu tu tak ingat dah lebih tepat. Start daripada hari ke berapa sampai ke hari ke berapa. Cuma ingat dalam lingkungan hari yang kedua hingga hari yang ke-10. Okey, hari kedua hingga hari yang ke-10. Jadi bermakna hari pertama yakin suci. Maka dia mengambil hukum suci. Hari ke-11 sampai hari ke-30 yakin suci. Mengambil hukum suci. Tinggal lagi di antara hari yang kedua dengan hari yang ke-10. Faham? Maka kita tengok mana yakin haid. Yakin haid adalah hari yang ke-6. Betul tak? Hari ke-6 yakin haid. Sebab benda sebab kalau haid datang pada hari yang kedua, maka dia akan berhenti pada hari yang ke-6. Betul tak gitu? Haid datang hari yang ke-3, berarti hari yang ke-7. Haid datang hari yang ke-4, berarti hari ke-8. Haid datang hari yang ke-5, berarti hari ke-9. Haid datang, bukan. Haid datang hari ke-2, dia berhenti pada hari yang ke-6 lah, sebab 5 hari kan. Haid 2, hari ke-6. 3, hari ke-7. 4, hari ke-8. 9, hari ke-10. Betul? Ke tak betul lagi? Okey, Kang dia kata haid di 5 hari. Kalau haid datang pada hari yang kedua, dia akan berhenti pada hari yang ke-6. Kalau haid datang hari yang ke-3, dia berhenti hari yang ke-7. Haid dah datang hari yang ke-4, dia berhenti hari yang ke-8. Haid datang hari yang ke-5, dia berhenti hari yang ke-9. Haid datang hari yang ke-6, dia berhenti pada hari yang ke-10. Tidak mungkin haid datang pada hari yang ke-7. Sebab penghujung haid dia adalah hari yang ke-10. Sebab dia kata dalam lingkungan tu je. Jadi bermakna nang kat mana-mana tidak lepas. Nang mesti haid. Betul tak gitu? Nang mesti haid. Jelas tak? Nang mesti haid. Okey. Waktu hak yang ihtimal inqita' bermula 2, 3, 4, 5, 6. Habis hari ke-6, okey, di situ baru ihtimal inqita' di situ. Jadi sebelum daripada hari ke-6, tidak ihtimal inqita'. Faham tak Mandi? Sebab dia tidak mungkin haid berhenti pada hari ke-5. Sebab kalau haid berhenti pada hari ke-5, jadi bermakna nak cukup 5 hari, mesti pada hari yang pertama mari haid. Sedangkan hari pertama dia kata dia yakin suci. Jelas tak? Jelas kan? Jadi hari ke-6, hak tu yakin haid. Hari pertama yakin suci, hari ke-11 yakin suci sampai ke hari yang ke-30. Jadi tinggal lagi, bilakah ihtimal inqita' bermula pada hari yang habis hari ke-6. Hari 6 haid. Jadi masuk hari ke-7 lah, bukan hari ke-6, masuk hari yang ke-7. Hari ke-7, bermulalah ihtimal inqita'. Betul tak gitu? Jadi bermakna hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 dipanggil benda tuhran mashkukan fihi. Betul tak gitu? Manakala hari yang pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, waktu dipanggil benda haidan mashkukan fihi. Jelas tak? Itu dikatakan wa yusamma muhtamalul inqita' tuhran mashkukan fihi walladhi la yahtamilu haidan mashkukan fihi. Boleh faham dah Okey, sekarang ni kita ambil masa seminit lagi ya. Minta maaf ambil panjang sikit hari ni. Sebab kita nak faham apa maksud tuhran mashkukan fi, lepas tu apa makna haid mashkukan fi, dan bilakah waktu ihtimal haid, dan bilakah hak yang diyakini suci, hak yang diyakini haid, lepas tu hak mana hak yang ihtimal haid, ihtimal suci. Baik. Kita buat contoh gini. Seorang perempuan ni dia ingat kadar haid dia sebanyak 5 hari. Cuma waktu yang lebih tepat dia tak ingat. Cuma secara kasar dia ingat. Mesti kena ada juga secara kasar. Okey, contoh dia kata gua ni, hari pertama aku yakin suci. Haid aku 5 hari di antara hari kedua hingga hari ke-10. Di mana aku dah ingat. Hak lepas dah lah. Jadi bermakna hari pertama yakin suci, hari yang ke-11 sampai ke-30 yakin suci. Hak tu dia kena mengambil hukum suci. Maka kita tengok daripada hari yang kedua hingga hari yang ke-10, manakah tempoh hak yang yakin haid. Hak yang yakin haid hari yang ke-6. Sebab kat mana-mana hari ke-6 tak lepas. Sebab kalau haid mari hari yang kedua, dia akan berhenti pada hari ke-6. Haid mari hari yang ketiga, dia akan berhenti pada hari ke-7. Haid mari hari ke-4, dia akan berhenti hari yang ke-8. Haid mari hari ke-5, dia berhenti hari ke-9. Haid mari hari ke-6, dia akan berhenti pada hari yang ke-10. Jadi 6 mesti kena. Dia tidak mungkin haid bermula pada hari yang ke-7. Sebab kalau haid bermula hari ke-7, jadi tak cukup 5 hari. Okey, jelas tak? Jelas tak? Jadi yang ke-6 yakin haid. Okey, kita tengok mana pula waktu ihtimal haid dan ihtimal suci. Ihtimal haid, ihtimal suci hari pertama, hari kedua, 3,
4, 5. Betul? Lepas tu 7, 8, 9, 10. Betul? 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Hak tu ihtimal haid, ihtimal suci. Maka waktu tu wajib dia kena mengambil langkah ihtiyat. 8 hari. Okey, kita tengok pula di manakah ihtimal inqita'. Jadi ihtimal inqita' setelah daripada hari yang ke-6. Tidak gitu? Hari 7, 8, 9, 10. Itu ihtimal inqita'. Manakala hari kedua, 3, 4, 5 hak ni tidak ihtimal inqita'. Jadi bermakna hari ke 7, 8, 9, 10 hak ni hak yang wajib dia kena mandi setiap waktu. Jelas tak? Sebelum tu tak. Sebelum tu hanya wajib dia berwuduk saja setiap waktu. Jelas. Okey, manakah yang dinamakan haid mashkukan fi, dan hak mana hak yang dinamakan tuhran mashkukan fi? Hak yang ihtimal inqita', hak tu dipanggil dia tuhran mashkukan fi. Okey, boleh faham? Bermakna bermula hari yang ke-7 hingga hari ke-10 tu yang dinamakan sebagai tuhurun mashkukun fi. Suci sebab tu dia dimandi. Tapi diragui padanya. Manakala hari yang kedua hingga hari yang ke-5, hak ni dipanggil dia haid mashkukan fi. Baik, Allah Rabbi. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini. Minta maaf banyak, ambil masa panjang sikit. Lepas daripada ni insya-Allah ana akan cuba hantar kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Hakim Uthman kitab Ahkamul Mutahayyirah fil Haid karangan Imam Ad-Darimi. Dan ini di antara kitab yang menjadi rujukan kepada Imam Nawawi sendiri dalam kitab Al-Majmu'. Dan bagus baca kitab ni. Cuma baca kitab ni pening sikit. Peringkat awal pening. Ana pun baca banyak kali. Ana satu-satu kitab kadang-kadang kita baca banyak kali. Dan kitab ni sebenarnya ana pun kitab Mughnil Muhtaj. Ana beberapa kali dah ana baca sebelum daripada ni. 7 tahun, 8 tahun lepas ana baca dah kitab ni Bahid khususnya. Tapi oleh kerana ana dulu kita maksudnya masa kita masih lagi cakap muda lah, ni muda lagi. Jadi kita bergantung kepada ingatan. Tapi rupa-rupanya ingatan kita lupa juga. Jadi ada beberapa perkara kita lupa. Jadi kita kena murajaah balik. Sebab penting kita dhabit. Padahal anda tahu dah benda tu sebenarnya. Kan anda tak tahu banyak kali dah berlaku. Tapi tetap anda bergantung dengan ingatan. Ni pun anda tengok-tengok pun anda tak tanda benda pun kosong juga sebenarnya. Kosong je. Bukan kata ada dhabit benda, tak ada. Kosong je. Cuma kita masih lagi bergantung dengan ingatan. Tapi akan datang mungkin terlupa balik. Sebab itulah dhabit pentinglah tanda. Jadi apabila kita tanda dah benda yang susah-susah, maka mudah kita nak rujuk balik. Wallahu Rabbi. Allahu Rabbi. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada pada esok kalau dipanjangkan umur. Dan kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada pagi yang mulia ini. Yang mana apabila ada keberkatan, insya-Allah pastinya ada manfaat. Kalau ada keberkatan, pastinya ada manfaat. Kalau ada keberkatan, pastinya ada manfaat. Walaupun kita tidak faham sepenuhnya, tapi apabila ada keberkatan, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahkan kefahaman kepada kita. Yang penting kena ada keberkatan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.